Baik, Ustaz Adli, persoalan yang kedua. Setelah apa yang disampaikan oleh Ustaz Asri sebentar tadi berkaitan dengan keadaan-keadaan yang berlaku kini, apabila dikaitkan semua benda dengan Dajjal apa semua, Yahudi dan sebagainya, ia bukanlah satu perkara yang sepatutnya berlaku kan. Persoalan Ustaz, dalam keadaan pastinya, kenapa kita angkat tajuk ni? Sebab kita nak sampaikan penjelasan yang benar, sebab kita tak nak masyarakat memahami dengan kefahaman yang tidak benar. Ada kita punya rakan-rakan dekat penonton ni kan bagi tahu kan kenapa perlu diangkat isu-isu macam ni sebagai contoh kan. Penting hadirin yang dirahmati Allah kan untuk kita jelaskan kefahaman yang sebenar kepada masyarakat kita. Baik Ustaz, dalam keadaan media sosial ni hangat kan. Sekarang ni umumnya apatah lagi anak muda khasnya, media sosial ni memang di antara medium mereka untuk belajar, di antara medium yang paling utama. So di antara perkara yang hangat di media sosial ni berkaitan dengan apa yang kita bincangkan lah pada malam ni. Sebab tu kita nak angkat kefahaman yang benar. Persoalan saya Ustaz, apakah sebenarnya manhaj ahlu sunnati wal jamaah dalam berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ataupun hadis-hadis fitan, terutamanya berkaitan Dajjal dan sebagainya. Dan Ustaz, apakah kesan buruk kalau kita faham dengan kefahaman yang tidak benar? Silakan Ustaz. Suara Ustaz? Suara, okey. Oh, tadi dah off. Takut tertekan ni, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Okey. Jadi berkenaan dengan tajuk masalah muamalah kita kan. Bila Nabi SAW memang berikan kepada kita apa tanda-tanda akhir zaman. Bahkan Nabi SAW macam hadis Asri sebut tadi kan, berkenaan dengan tajuk apa matinya Nabi itu adalah tanda pertama bagi para sahabat tahu tentang kiamat kan. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, dia berkata bu'istu wasa'atika hatain, diutuskan aku dan kiamat macam ni. Nabi letakkan. Ada para ulama kata dekat, ada kata 2 ukur. Yang kes ukur ni masalah dia yang kita dengar baru ni ada keluar dalam media sosial. Diorang isytiharkan kata apa, umur umat Muhammad sampai 1500 hijrah aja. Jadi berapa tahun je lagi tinggal untuk berlakunya apa kebinasaan dan sebagainya lah. Ala kulli hal. Jadi bila kita lihat macam ni, tajuk asal bila kita tajuk apa Nabi sendiri SAW, bila baginda ceritakan berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman. Nabi sendiri adalah tanda akhir zaman. So baginda ceritakan kepada kita tanda akhir zaman ataupun hadis-hadis tentang akhir zaman. Dia ada beberapa sudut yang kita kena faham. Okay. Ada sudut pemberitahuan Nabi tu datang untuk memberikan kepada kita satu tajuk je, iaitu Muhammad Rasulullah. Bila kita lihat kisah tu berlaku macam Nabi ceritakan, kita terus dalam hati kita terus sadaqah Rasulullah. Nabi cerita berkenaan dengan orang Arab Badui kan, penggembala kambing, kasut tak cukup, baju tak cukup, meminta-minta pada orang ramai. Jadi akhirnya meninggikan bangunan. Yang ini hanya berlaku pada zaman kita. Itu zaman di mana berlakunya petroleum keluar. Maka ketika tu terus kita lihat macam mana terjadinya kita panggil di tanah Arab pembinaan bangunan sampai sekarang. Kan tinggi berlumba-lumba. Tu realiti berlaku, memang kita berlaku. Dan bila kita lihat kisah Nabi sebut, sedangkan para ulama sebelum kita tak dapat lihat macam terjadinya perkara berkenaan. Diorang dapat lihat benda lain. Macam bila Nabi sebut tentang contoh berlakunya api keluar di Madinah. Itu para ulama Imam Nawawi, semua para ulama yang sezaman dengan kisah tersebut ceritakan bagaimana api itu keluar, lahar tu mengalir kan di Madinah, sampai pada ketika keluar mengalirnya lahar tu berminggu-minggu, bukan sehari tau, berminggu-minggu. Sampai kan orang semua yang ada di Madinah semua bertaubat, semuanya baca Quran, beribadat, tak ada siapa bergerak kecuali untuk itu saja. Dan api tersebut dilihat sampai ke Mekah, sampai ke Busra, satu bandar di belah Syam tu, nampak cahaya tu. Mana diorang menganyam, memintal benang dengan cahaya yang datang daripada Madinah. So bila memang Nabi SAW bila kita sebut tentang perkara-perkara tersebut, tanda-tanda baginda beritahu kepada kita, poin pertama dia kena faham supaya kita muamalah dengan betul, adalah baginda beritahu untuk kita belajar berkenaan dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah SAW, tanda baginda utusan Allah Ta'ala, cerita tersebut datang dan kita tengok benarnya satu persatu sebutan baginda tentang perkara yang akan terjadi. So itu tajuk yang pertama lah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW tu juga, kalau kita perhatikan, tujuan Nabi ceritakan benda tersebut adalah untuk supaya kita bersiap sedia dengan keadaan yang akan berlaku. Macam tadi, macam saya sebutkan berkenaan dengan tajuk wabak atau tentang akan terjadi apa yang akan terjadi. So bila para sahabat dah dengar kisah tersebut dan kita patutnya sama dengar apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW berlaku, so kita bersiap sedia untuk balik kepada qadar.
Beriman qadar Allah Ta'ala, ia adalah benda tak boleh kita elakkan. Tidak kita salahkan siapa. Dan dia antara benda yang salah bila kita tunding jari. Berlaku kejadian, kita duduk sibuk, awak lah, entahlah, inilah. Atau dia kata apa? Dah jadi baru nak kaji. Dah jadi baru nak kaji kan. Dia sedangkan benda tadi kita tak perlu kaji. Kita dah tahu, dah belajar atas hadis tadi. Kalau berlaku, kita kata macam mana berlakunya anak kita membesar. Siapa ada anak perempuan kan? Kan anak tu akan besar, menjadi dewasa, sampai umur balik, bapak ni kena pening kepala nak fikir macam mana anak aku nak jaga anak aku dan sebagainya kan. Benda tu kita tak elak kan. Macam itulah tanda-tanda kiamat yang Nabi sebutkan, dia akan marhalah peringkat demi peringkat. Macam Nabi kata takunul khilafatu ba'di 30 ama, akan menjadi khilafah sesudahku 30 tahun. So para sahabat yang duduk zaman tersebut dia bilang lah. Daripada mula wafatnya Nabi sampailah terakhir khilafah, iaitu tahun lepas Ali bin Abi Thalib pegang kan, jawatan tahun 40 Hijrah. Cukup 30 tahun. Untuk 6 bulan pula Hasan bin Ali bin Abi Thalib lepaskan jawatan bagi Muawiyah, maka terus cukup 30 tahun yang Nabi maksudkan. Bahkan juga Nabi maksudkan berkenaan dengan Hasan bin Ali. Nabi kata apa? Inna bni hadha sayyid. Ni, anak aku ni sayyid. La'allallah Allah Ta'ala damaikan yuslihu bihi firqatan azimatan muslimin. Dua kumpulan besar umat Islam. Kan lafaz tersebut adalah pemberitahuan akan apa yang akan jadi. So bila kisah tersebut berlaku kan, maksud dia akan terjadi benda sekian. Pertama sekali benda tu untuk comfortkan diri kita, untuk tenangkan diri kita, jangan kita kelang kabut. Bila berlaku kita teringat Rasulullah dah sabda kan. Macam-macam kisah Ustaz Aziz sebut kan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tenangkan orang ramai bila Rasulullah wafat. Rasulullah wafat kan, semua kelang kabut. Umar siapa ambil pedang, hunuskan. Siapa cakap Rasulullah wafat, aku pancung kepala dia. Kau Abu Bakar datang kan, tenangkan semua orang. Sambil bacakan ayat Quran, disebutkan berkenaan, ingatkan mereka balik. Sebab kadang-kadang orang terlupa tentang janji yang Nabi dah sebutkan. Dia qadar yang akan berjalan. Pasal dunia ni akan musnah, itu perjalanan dia. So jadi ketenangan, tenang tu ada. Okay. Ketiga, kadang-kadang dalam hadis Nabi SAW, ada pendirian kita kena ada ambil. Untuk bersama siapa contohnya kan. Contoh macam kes berkenaan dengan tajuk Imam Mahdi nanti. Macam mana keadaan dia berdakwah berjuang, datang tentang Isa AS. Kita kena bersama siapa? Kita kena bersama siapa? Memang ada tindakan macam contoh macam bila Nabi sebut tentang tanda kiamat, kumpulan manusia yang masuk neraka takkan bau syurga langsung. Kan Nabi sebut berkenaan dua kumpulan. Satu kumpulan yang mereka ada cemeti macam ekor lembu, mereka sebat orang ramai. Satu lagi wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang mereka sesat menyesatkan, sengit menyengitkan, dan mereka dan kepala mereka sebagai unta yang bengkok. So bila Nabi sebut itu, pada diri kita kena elakkan perangai macam tu. Sebab tu Huzaifah bin Yaman dia sendiri ceritakan, dia kata orang ramai dahulu tanya Nabi tentang kebaikan, aku tanya tentang keburukan, bimbang kena kepada aku. So para sahabat concern tajuk ni. Okey, cuma dalam muamalah kita, bila kita dah faham kan tiga sudut tadi kan, sama ada untuk pembenaran Rasulullah, atau untuk tenangkan diri kita bila benda berlaku, ataupun untuk jadikan kita ada pendirian bila berlaku sebarang fitnah. Nak duduk kat mana? Macam Nabi sebutkan, nak duduk kat mana kita? Okey, kalau anda kata ada pendirian perlu. Jika tidak, macam masjid dihias, itu tanda kita ada pendirian. Tak perlu kita buat pendirian, sekat orang hias masjid. Dan kita marah. Bila orang bina bangunan banyak, inilah penyebab kiamat cepat. Kalau tak buat bangunan, tak adalah kiamat jadi. Ini tu. Ini kena jaga sikit. Sebab banyak orang disangka macam tu. Kita tak percaya berkenaan masalah ajaran ataupun fahaman melewatkan kiamat dengan cara kita tolong tidak menjadikan benda berkenaan. Itu salah. Atas kita berdakwah kepada benda baik, kita buat. Okay. Jadi bila kita muamalah dengan hadis-hadis fitan ni, atau hadis tanda akhir zaman, para ulama letakkan banyak sudut ataupun banyak kita panggil asas yang patut berlaku. Sebab pada asas dia yang diletakkan kaedah pertama sekali. Bila kita dengar tentang hadis-hadis fitan ni, kaedah pertama yang diletakkan oleh para ulama adalah asal kepada kita meletakkan hadis-hadis fitan ni kepada zaman atau orang atau masa adalah tertolak. Itu asas dia. Sebab kalau orang tersebut dia bercakap, dia kata hadis ni kisah sekian, direct dia cakap macam tu kan. Ataupun dia tunggu, tak lama lagi orang ni lah yang dimaksudkan. Bila dia cakap macam tu, dia telah berkata-kata ke atas Allah dengan tanpa ilmu. Dia telah membawa berita, dia letakkan kisah tadi. Sebab tu pada asal macam ibadat, asal tawakuf. Kan asal pada makanan adalah semua halal kecuali datang dalil kata haram. Begimian juga masalah asal pada meletakkan tanda-tanda kiamat ni kepada orang ke, kepada masa ke. Macam sekarang ni dia tunggu bulan 7 lah. 3-4 orang dah bercakap dah. Di kalangan orang-orang yang tak bukan ahli pun dalam tajuk ni. Kita masuk pengarah filem, pensyarah bahagian tajuk lain, tiba-tiba jadi pensyarah ustaz agama. So dia orang ceritakan bulan 7 ni tak lama lagi akan berlaku lah
ada riset lah, akan menjadi macam ni lah, akan jadi bencana sekian lah, peperangan akan berlaku lah sebagainya. Semua duk tunggu. Benda ni bukan baru pertama kali, berkali-kali. So kita lihat dalam sejarah umat Islam kita atau sejarah dunia lah, semua ajaran sesat akan mendakwa diri mereka tahu akan bilakah dunia akan kiamat. Perhatikan semua sekali, macam kumpulan-kumpulan macam dulu Reverend Jones kan, Jimmy Jones kan, dekat US kan, yang dia pergi Reverend ni, dia pergi ajak orang buena satu kampung asing, kemudian duduk kat situ tunggu kiamat. Tiba-tiba tak ada kiamat berlaku, salah seorang senator datang, dia tembak, lepas tu dia minum arsenic beramai-ramai, ribuan mati mati dalam tempat tu. Sebab bahkan budak-budak kecil, pasal yang nak pastikan yang tua minum dulu, tak minum dulu kan, takut budak-budak tak minum, dia minumkan budak-budak dulu arsenic, kemudian baru yang tua minum, bergelimpangan mati. Dulu yang dekat Jepun, Aum Shinrikyo kan, yang dia punya ajaran, dia lepaskan gas sarin sebab dia kata kiamat nak jadi, tapi tak jadi, maka dia terpaksa cepatkanlah kiamat pada pengikut dia bunuh sekali. So basically kalau kita perhatikan, memang kita kata kumpulan-kumpulan ni kadang-kadang cuba untuk meletakkan, sedangkan asas kepada tanda-tanda kiamat ni ataupun hadis Nabi yang kita muamalah adalah kita hentikan diri kita dari bercakap, letakkan pada orang ataupun masa ataupun tarikh dan sebagainya atau tempat, sebab kita tak tahu. Sebab Nabi bagi tahu, sebab bila kita terjadi serupa macam mana Nabi sebutkan, barulah kita kata sadaqah Rasulullah. Itu asas pertama. Okay. Jadi bila kita muamalah dengan hadis kita ni, para ulama letakkan beberapa kaedah. Antara yang pertama sekali adalah kita hanya menumpukan dalam membincangkan tentang hadis fitan ni kepada nas-nas wahyu daripada Quran dan hadis Nabi SAW sahaja. Yeah. Yang mana kita dah check dia punya lafaz dia sahih, matan sanad dia sahih, kena jelas. Pasal kita dalam konteks ni, masalah asas pertama tak perlukan kepada pengkiasan. Tak perlu kita kiaskan, macam nampak macam ni, nak nampak macam ni. Last kali kita macam tiarah lah. Sifat kita nak sangka malang tu akan berlaku, kita tengok, wah ni, kita sebut, kira. Sedangkan yang atas diri kita adalah amal. Bukannya masalah mengira akan bila akan terjadinya kiamat. Bila akan terjadinya pertemuan, bila Isa akan datang. Sebab ada kita tengok penceramah ni kan, dia kata, tak apalah nanti bila Imam Mahdi datang, dialah akan menguruskan segala-galanya. Apa hal? Kenapa perlu nak macam tu? Kita apa benda yang kemalangan yang berlaku sekarang? Kalau buat fake berkenaan solat, tadi Ustaz Asy terangkan dah, habis cerita. Mana balik pada asal, nawazil, bila berlaku peristiwa, berubah cara ibadat. Itu bukan benda bertentangan agama, tak meninggalkan sunnah. Maka kalau kita lihat dalam surah surah Al-Baqarah kan, dan surah An-Nisa tentang solat khauf. Solat khauf, solat ketika peperangan. Kan kalau kita ambil dalam surah An-Nisa tu, solat berkenaan dengan jemaah tu ada dua kumpulan, dua grup. Semua dalam solat. Tapi yang ini kena tunggu dulu, yang ini tunggu kemudian. Yang ini solat ikut imam, yang ini tunggu sekejap. Jadi benda sebut, yang bahkan dalam surah Al-Baqarah, lagi dahsyat. Boleh berjalan. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu ketakutan, maka boleh perang dalam keadaan berjalan ataupun menunggang. Bahkan para sahabat ceritakan, ada orang boleh bertetak-tetak dalam solat. Bertetak-tetak pedang, menepis dan juga berjalan dalam keadaan bergerak. Macam mana kita nak fahamkan? Jadi cuma asal tadi lah macam kes tadi, percaya ke tidak, wabak penyakit yang ada ni ada. Itu problem sebenar dia. Kalau tak ada, dan kita kena tipu lah. Kalau ada, dan sekarang ni masalah ada sekali, dia kata tak ada. Dia kata benda tak wujud. Sebab tu kita keluar dengar 3-4 hari sekarang ni, ada beberapa orang yang kata, dia kata benda-benda ni semua mainan Yahudi. Ini adalah konspirasi. Ini adalah sekian. Dia kata, ini sebenarnya tak ada. Dia macam hingus biasa je. Macam flu biasa. Tak ada sebarang. Saya ada jemaah daripada Taman Sri UK. Allah Ta'ala baru bagi discharge 2 hari lepas. Dia discharge. Dia actually masuk. Dia seorang yang sihat. Tak minum air gula. Seriously. Dia minum air teh kan, kopi ke tanpa gula. Dia kita datang kelas kan, memang naik basikal berkayu-kayu. Memang kita sangat sihat. Even badan dia pun slim je. Tak ada pun sebarang masalah. Tapi dia ditakdirkan Allah Ta'ala minggu lepas tak meninggalkan sunnah. Admit. Maksudnya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah kan. Kemudian dia punya paru-paru dia dah penuh dengan kahak sampai dia batuk mendarah. Baru ni dia kata, doktor kata ambil masa 6 ke 8 bulan untuk recover. Sebab bila benda tu masuk dalam, dia punya paru-paru dah damage. Batuk darah. Dia bukan seorang yang sakit. Tak ada pun penyakit-penyakit yang besar. Dia tak ada kecil manis, tak ada sekian. Tapi bila Allah tak jadikan kena, tengok macam tu sekali. Jadi kita nak fahamkan. Jadi maksud dia asal pertama kita tumpukan. Sebab saya bimbang sekarang ni. Bila dalam pemahaman hadis-hadis atau mencari nas-nas ni, saya perhatikan banyak di kalangan orang yang mengkaji tentang eskatologi dipanggil. Meletakkan peristiwa akhir zaman ni. Diorang ambil kadang-kadang daripada Bible pun ada.
Nostradamus punya buku tentang tanda-tanda sekian pun ada. Semua ambil novel pun ada. Novel hari tu yang apa? Yang ada seorang apa Mak Saleh tu yang tulis kan. Dean Koontz tu. Yang dia tuliskan dia tentang apa berlaku pada tahun sekian dekat Wuhan. Mulanya asal dekat Rusia. Sebenarnya terbitan baru dia keluar dekat Wuhan. Ala kuliah kan. Jadi saya tengoklah saya buat bandingan kan. Saya kata orang kata waktu time dia mula-mula dia tulis, dia letak kat Rusia. Patutnya outbreak penyakit tersebut. Kita ada masalah benda berkenaan dan kita kata benda dah jadi. Dalam Islam bila kita dah jadi benda berkenaan, apa cara kita muamalah? Itu patut kita faham. So balik pada nas Quran dan sunnah sahaja. Jangan sekali-kali ambil sebarang teks daripada Yahudi ke Nasrani ke gunakan untuk gabung dengan Quran dan sunnah untuk memahami dalil tersebut. Ini pertama. Yang kedua, kan, kita tak boleh sebenarnya meletakkan pengertian hadis-hadis Nabi SAW tu dengan secara takalluf. Maksud takalluf ni tadi kita cuba tekankan juga maksud yang tak ada pun masukkan sekali. Pasal kita kata contoh macam para sahabat Nabi SAW ketika mana memahami tentang 40 hari Dajjal berada di muka bumi berkeliaran. Kan Nabi kata bila para sahabat tanya kamu fil ardi, berapa lamakah menetapnya Dajjal di muka bumi? Maksud dia berayau-rayau ni berapa lama? Nabi kata arba'una yawman 40 hari. Lepas tu Nabi kata yaumun kasanah, sehari seperti setahun. Wa yaumun kasyahr, sehari seperti sebulan. Wa yaumun ka Jumaat, sehari seperti Jumaat satu minggu. Wa baki ayam ka ayamikum, baki hari dia macam hari kamu. So Nabi terangkan 40 hari. So para sahabat kira ini tak ada takalluf. Para sahabat bila tahu tentang Nabi kata sehari seperti setahun, soalan mereka adalah apa? Ya Rasulullah, yaumun kasanah, dia kata, adakah cukup solat kami 5 waktu je? Tak, nampak tak? Diorang tak ada macam pening kepala, adakah ini era, adakah ini maksud dia macam ni ke, adakah maksud dia sekian, tak. Dia purely relax. Diorang kata, ya Rasulullah, pada sehari seperti setahun. Mana 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bayangan macam tu kan? Diorang faham. Nabi kata sehari seperti setahun. Adakah cukup solat kami 5 waktu? Benda ni kadang-kadang kita lihat pada orang-orang yang cuba untuk implement teori konspirasi dan sebagainya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Diorang tak nak pegang hadis tu macam tu. Dia kata era. Zaman A, zaman B, bahkan dia kata 350 tahun, 360 tahun. Dia letakkan tarikh tu. Zaman tu berdasar kepada tahun sekian. Tahun munculnya Rothschild, tahun munculnya Rockefeller lah, tahun munculnya sekian. Dia cuba kaitkan. Bahkan kerajaan Saud pun termasuk sama di antara era-era tersebut. Ni jaga-jaga lah. Okay, ni siapa belajar Saudi bila kena teori konspirasi ni dia kata terlibat. So jadi faham Diorang cuba untuk baca. Sedangkan para sahabat Nabi SAW dengar hadis Nabi tadi, diorang relax je. Dan terus tanya soalan yang sangat simple, iaitu sehari seperti setahun. Yang diorang bimbang adalah masalah ibadat. Diorang tak bimbang masalah lain. Dia memang masalah ibadat. Diorang kata, ya Rasulullah, sehari setahun tu cukup tak solat 5 waktu je? Kan relax kan? Nampak macam terlampau plain. Bagi orang yang nak baca luar daripada konteks, dia akan kata, tapi takkanlah macam tu simple sangat. Inilah masalah sebab Nabi punya sabda sebenarnya adalah benda yang patut difahami oleh orang paling pandai atau orang paling bukan bodoh, paling kurang pemikir paling kurang ilmu. Paling banyak ilmu, paling kurang ilmu. Patut Nabi punya sabda tu dapat diabsorb oleh semua. Itu baru betul. Bukannya kita kata orang berpengetahuan dia tahu yang tak tahu, makin sesat. Mana boleh macam tu? Hidayah yang Nabi bawa bukan bersifat sedemikian. Hidayah dia bersifat untuk semua. Tak kira bangsa apa. Tak kira kaum apa. Macam kita sekarang yang Melayu kan, bukan Arab asal. Pun kita dapat hidayah kepada apa Nabi sabdakan. Allah Ta'ala firmankan dengan cara yang sangat mudah. Unless kita masuk ilmu kalam lah, dia akan jadi pening kepala, pusing-pusing. Jadi kalau ikut pada sekarang ni, tak ada timur tajuk sebenarnya, tak ada takalluf. Ketiga, bila kita nak faham kan pelaksanaan kisah tersebut berlaku kan, dia mesti cukup sifat. Bukan 3, contoh macam disebut kat sini ada 3 perkara kan, 3 perkara. Maksud dia bila kita nak terangkan, maksud dia macam tadi macam Nabi sebut tentang pengembala kambing kan, kaki ayam, pakaian tak cukup, meminta-minta pada orang, dan juga akan bina bangunan. So kita lihat benda tu kena tepat. Dia bukan maksud yang ini kena lari sikit, yang ini betul-betul fizikal, yang ini sekian. Tak boleh. Kena sifat tadi kena bertepatan seperti Nabi sabdakan. Macam Nabi sebut berkenaan dengan Dajjal kan, Nabi kata apa? Nabi kata dia adalah buta sebelah mata. Tuhan kamu tak buta sebelah mata. Dia sangat jelas. Tak perlukan kepada kita nak macam fikir jauh. Macam nak fikir jauh. Dia cukup, syarat dia cukup. Tak perlukan kepada lebih dari itu.
Jadi kalau kita perhatikan, itu sudut yang para ulama letakkan lah. Dan kita kalau kita kata bila macam Ustaz Aziz sebut tadi kan, bila kita nak meletakkan hukum tadi, kita kena berhati-hati dan bahkan merujuk pada ahli ilmu. Nah, ini yang tak berlaku lah, banyak tak berlaku pada masyarakat kita dalam mempelajari akan dalil-dalil nas-nas hadis akhir zaman ni. Dia tak tanya pada ahli ilmu. Sedangkan para ulama dahulu dah pernah jelaskan. Macam saya ingat kata kan, saya dah buat preparation lah. Bila nak jumpa dengan orang yang percaya teori konspirasi, kata Dajjal dah keluar, kata Ya'juj Ma'juj dah keluar. Saya dah buat preparation dah. Tapi tajuk yang keluar cuma satu tajuk, tak lepas yang lain. Okay, jadi bila bincang tajuk tu, contoh macam yang timbul lah, macam Ya'juj Ma'juj. Kenapa diorang kata dah ada? Sebab diorang pergi intai pakai satelit. Dia tengok daripada seluruh dunia ni kan, tak nampak apa pun. Jadi macam mana boleh tak nampak? Sedangkan kan kita dari satelit, kita boleh kaji dasar lautan. Walaupun sebenarnya hari tu bila kapal MH370 tu hilang, satelit semua tak pakai dah. Pakai sonar ke apa semua hilang. Tak dikejar dah. Lautan ni semua habis, kita skill semua kawasan, tak jumpa. Tapi tak apalah, kita katalah kita teknologi pandai. So para ulama dah jawab. Hatta di antara para ulama yang apabila Ya'juj Ma'juj ni tak jumpai tembok di depan mata kita. So ada orang kata benda ni mungkin maksud lain. Mungkin maksud lain, dia cuba nak lari kan. Jadi saya kata waktu saya preparation, saya baca apa yang Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti rahimahullah sebutkan berkenaan jawapan pada tentang Ya'juj Ma'juj ni. Bila orang tak setuju ke tak percaya. Saya kata banyak orang yang menafikan tu sebab tak nampak. Okay. Jadi diorang tak percaya, diorang kata mungkin maksud lain. Jadi bila yang percaya pula dia tak dapat fizikal, dia lari kepada takwil. Sedangkan Syekh Muhammad Asy-Syankiti jawab, dia kata macam mana berlaku pada kaum Bani Israel. Kan ketika Allah Ta'ala pisahkan, kan bila Musa AS doa, dalam surah Maidah kan doa, bila mana kaum dia tak nak masuk dalam Palestin. Kan dia kata Musa kata la amliku illa nafsi wa akhi. Aku tak miliki Allah, tak boleh kawal kecuali diri aku dan saudaraku. Fafruq baina wa qaumin zalimin, pisahkan antara kami dan kaum yang zalim. So Allah Ta'ala hantar Bani Israel ni tercampak, mereka ni semua sekali, kecuali siapa bersama Musa sikit je, semua sekali pergi dekat Gurun Sinai. Diharamkan mereka sampai ke situ. Diorang berpusing kat Gurun Sinai tu 40 tahun. Arba'ina sanatan, 40 tahun mereka pusing di situ. Okey. Tajuk dia, macam kita kata dia diorang sesat dekat padang pasir tu 40 tahun. Tak ada siapa nampak diorang. Dan diorang tak jumpa sesiapa. Sedangkan laluan tersebut kan Tur Saina kan Musa sendiri alaihissalam ketika turun daripada Madian, balik daripada Madian kan lintas kawasan yang sama. Jadi diorang ni dicantar kawasan tersebut. Di gurun pasir Sinai tu pusing 40 tahun dan jumlah mereka bukan sikit. Jumlah mereka ketika ribuan manusia. So kalau diorang pasang api tengah malam, agak-agak orang melintas nampak tak? Mestilah nampak, tapi kenapa tak nampak? Sebab Allah Ta'ala dah tutup, Allah Ta'ala lindung. Jadi kita patut ada kisah tadi lah, kita tanya pasal ahli ilmu dah berikan jawapan pada semua sudut masalah kekeliruan yang timbul. Tapi bila seorang manusia ni tidak kembali kepada kaedah berkenaan, dia tak nak balik kepada ahli ilmu. Dia cuba nak fikir dengan sendiri. Ini kajian saya, ini ijtihad kami. Ini masalah lah. Walaupun kita tahu pada seorang kalau cakap nanti kan kita tak layak kan nak bincang. Tapi kalau cakap macam tu, orang kata kita belagak. Sebab ada orang tanya, bila kita kadang kita jawab soalan macam ni kan, ada orang kata lah, ustaz je lah yang boleh bincang tajuk ni, kami tak boleh. Kalau saya kata kalau bawa kereta kan, kereta pagi tadi kena sekali, kereta apa isi tinggal kunci kat dalam kereta. Jadi bateri kong habis. Sekali ni bila kita nak baiki kereta kita dan sekian, kita telefonlah pihak syarikat yang buat bateri tu. Kita bincang kat panggil ustaz pun, bincang macam mana nak selesaikan masalah nak. Takkan selesai lah masalah tu. Kita kena bagi ahli dia. Dia budak tu kan dia check kan, dia kata, saya kata kenapa berasap? Dia kata pasal ada zero bang. Abang punya bateri ni tak ada power langsung dah. So bila kita push ni, kabel pun jadi panas, dia kata. Jadi dia ahli. So bila kita berurusan dengan bermuamalah dengan nas-nas nabawi, kan, firman Allah Ta'ala, sabda Nabi SAW, tanya pada ahlinya. Jangan kita tuduh pula orang ramai dah kena tipu, semua sekali kena tipu dengan Dajjal ni masalah. Ini pasal kena faham betul. Sebab saya pribadi kan, bila kita berpegang manhaj salaf dalam konteks masalah pemahaman dalil ni kan, saya kata kalau anda kata salaf tak faham macam tu, macam mana anda boleh faham macam tu? Saya pernah cakap pada orang kan, salaf tak faham. Bila kata macam mana tak faham, saya kata sebab bila katakanlah kan para sahabat Nabi, dia hantar ilmu dia kepada tabi'in pada tabi'in and so on. So jadi kalau anda kata idea yang seseorang tu bawa tentang nas nabawi ada difahami oleh para sahabat, kita angkat tangan.
Tapi kalau para sahabat Nabi tak pernah faham macam tu. So macam ni kita nak teruskan? Contoh macam kes apa, diorang ada idea kata Ibn Sayyad adalah sebagai Dajjal. Yang Dajjal betul. Sebab Umar telah bersumpah. Betul saya jawab, saya kata, tapi para sahabat Nabi SAW lepas tu, dan bahkan lepas dari tu, tak pernah faham macam tu. Okay, kenapa diorang tak faham macam tu? Sebab Umar bin Khattab pegang jawatan sebagai khalifah selama 10 tahun. Kan Nabi SAW wafat kan? 11 Hijrah. Kemudian Abu Bakar pegang jawatan 2 tahun, 13 Hijrah. Umar pegang daripada 13 sampai 23 Hijrah. Dalam 23 Hijrah tadi, sampai 23 Hijrah, 10 tahun dia pegang tu, dia tak sibuk pun cari Dajjal. Dia tak sibuk pun. Dia terlupa ke? Kan Nabi kata fitnah paling besar. Kan dia tertinggal ke? Dia sanggup jatuhkan kerajaan Rom dan Parsi. 2 kerajaan besar, jatuh. Umar usahakan jihad fisabilillah sampai jatuh kerajaan besar dunia. Pelik kan, sepanjang sejarah tak pernah orang Arab termasuk dalam politik dunia. Tiba-tiba datang para sahabat Nabi SAW, mereka masuk, Rom dan Parsi jatuh. Jadi Umar sibuk dengan 2 empire besar, dia lupa Dajjal. Seolah-olah macam apa dia sumpah depan Nabi. Sebab tu para ulama selepas daripada Umar, para sahabat tabi'in, mereka tak faham benda tu ada. Sebab tu kita kata balik kepada salafus soleh punya pengertian tu sangat wajib. Tak boleh kita sesuka hati meninggalkan manhaj mereka. Sebab bahaya yang kadang-kadang kata bahaya. Apa bahaya dia? Kita tadi orang kata kan, apa masalah ada ustaz? Kita bincang tajuk ni. Secara peribadi kan, saya dah tengok depan mata saya. Dan cili berita sampai sekarang ni, cek balik. Dah jadi dah. Kumpulan-kumpulan sesat ni, dia akan bina kampung asing. Macam contoh macam siapa-siapa ikut Imran Razak Hussein kan. Kumpulan yang tu, dia suruh buka Muslim village. Mana dia suruh jual harta, jual sekian, beli tanah kat hutan, gali telaga sendiri, tanam pokok sendiri dan sebagainya. Okey, satu part orang nampak best. Kan baguslah orang tu putuskan diri daripada sistem riba. Pasal Imran Razak Hussein tu, dia punya fahaman adalah sistem, Dajjal tu sistem. Mana sekali kita duduk kat bandar ni, bercampur aduk dengan sistem yang ada pelajaran ke, sistem pentadbiran ke, kita sebenarnya bersama Dajjal. So dia suruh pengikut dia lari ke hutan. Tapi kita kena escalate sikit. Bila orang tu duduk ke hutan, berkampung, dia akan naik kepada peringkat mengadakan keselamatan. Takkan duduk dalam hutan tu dengan rimau gajah datang, awak pakai pisau kecil, acah gajah, lari. Awak mesti akan ada pasukan keselamatan, penjaga kampung awak. In the end, benda ni akan escalate kepada ketenteraan, tahu tak? Kalau orang tanya pada saya kata ini akan berlaku nanti. Dia akan merebak daripada satu peringkat sampai sekian. Pasal benda sejarah tunjukkan semua kumpulan sesat buat macam tu. Dia akan wujudkan kampung asing, kemudian last sekali dia akan ada pihak keselamatan kononnya. Last sekali dia akan bertindak sendiri. Last sekali dia akan lawan. So keamanan negara akan terancam dengan orang macam ni. Sebab kalau ni kata kita bincangkan, kita kata apa nak dapat daripada kisah-kisah fitan, hadis fitan. Kalau kita kata suruh beramal, diorang tak nak. Diorang bukan nak beramal. Kalau kita kata nak beramal, mari kita tinggalkan media sosial dan kita duduk kat rumah hafal Quran setiap hari dan sebagainya, tinggalkan semua kerja dunia ni. Tapi bila tidak ni dalam media sosial dahsyat diorang. Menulis, mencerca, mencaci dan sebagainya kan. Bahkan cara tu lebih dekat macam saya kata dengan Allah bin Sabah. Dia pusing dunia, pusing negeri-negeri Islam, ajak orang ramai revolt menentang kepada khalifah. Atas alasan kerana khalifah tadi ni telah langgar banyak hukum-hukum Quran. Tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, telah tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya orang ramai pun mula start ada spark untuk melawan. Ini kita bimbang sebab kalau orang kata dengan saya benda tu setakat cerita, alah takut kiamat. Kalau takut kiamat, dan buat kerja apa? Pasal macam orang kerja bomoh lah kan. Sibuk percaya benda gaib tapi raba bini orang, buat apa? Kalau dia takut Allah Ta'ala, tak usah buatlah benda tersebut. Tinggalkanlah dia tahu benda gaib ni macam-macam dia percaya. Dia banyak beribadat, bukan banyak pegang bini orang. Tapi ini yang berlaku masalah dia. Maksud dia orang gunakan tajuk menakutkan manusia dengan Dajjal. Tapi kumpulan tadi memang sekarang ni macam diorang tengah bergerak dekat belah Dubai, Qatar, ni ada orang ngadu lah. Diorang pergi cari orang kaya ni. Pasal nak beli tanah dekat hutan, perlu kepada duit. So, cari geng-geng kaya. Kumpul duit dari sini. Kemudian beli tanah dekat Serendah lah. Itu kan dekat bulan tahun lepas dekat belah Batang Kali. Diorang buat kampung asing kan. Dari sebut oleh Jabatan Agama Islam. Itu antara gerakan perawal lah. Sebab dia mula-mula dia seclude, asingkan diri. Kemudian dia akan mula ada sistem ketenteraan dan sebagainya. Dia akan escalate. Ini sangat bahaya. Sebab kita balik pada asal macam saya tekankan. Para anbiya, walau rosak mana pun bangsa yang ada, mereka tak lari ke hutan.
Tengoklah Nabi Syuaib kan, kaum dia semua bermuamalah dengan menipu timbangan. Dia tak lari ke hutan pun. Dia tak lari ke hutan. Musa AS ketika ujung tu, dia tak lari. Dia minta Allah Ta'ala pisahkan. Geram sangat dengan kaum dia. Yang lain para anbiya semua sekali mana dia keluar. Unless Allah Ta'ala suruh keluar. Allah Ta'ala suruh keluar, mereka keluar. Dia akan tinggalkan kaum dia sesat. Hanya kerana kesesatan yang berlaku tadi lari ke hutan. Mana ada? Sebab tu saya tak faham kenapa. Kalau kita banyak-banyak, saya ada teori sendiri. Teori saya adalah, diorang nak kuasai bandar. Diorang suruh orang soleh, orang baik ni lari ke hutan. So jadi yang jahat saja akan tinggal kat bandar, menguasai bandar. Ni teori lain lah. Teori lain yang diorang nak pakai teori juga. Kita memang diorang bekerja untuk Dajjal jugalah. Untuk kuasai ekonomi orang. So semua dah masuk hutan, bina kampung sendiri dan sebagainya, bina telaga. Yang tinggal kat bandar nanti akan take over, semua sekali bekalan makanan. Semua sekali pentadbiran, pengurusan akan berlaku pada geng-geng yang tengah bandar. Ini kena jaga sikit sebab ini bahaya dia. Yang orang tak nampak, yang banyak orang merasakan benda ni kecil. Kita bincang sebab benda ni besar. Sebab dia akan escalate kepada bahaya kepada keselamatan negara. Wallahu a'lam.